Assalamualaikum. Semua clear ke? Dengar ke? Alhamdulillah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Dr. Wong, Puan Haniza, Hajah Maria, ahli jemputan, hadirin hadirat sekalian. Alhamdulillah bersama-sama kita pada hari ini ya. Terlebih dahulu ingin saya memperkenalkan diri saya. Saya selaku moderator pada hari ini ialah Dr. Nur Aini Aziz daripada Unit Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit, Pejabat Kesihatan Ceras ya. Bagi pihak urus setia, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua hadirin hadirat kerana bersama-sama kita pada hari ini untuk menyambut sambutan Hari Warga Emas peringkat Pejabat Kesihatan Ceras. Dan forum kita pada hari ini adalah bertemakan penuaan sihat madani di Warga Emas. Okey, sambutan ini ataupun forum ini bertujuan memberi advokasi dan mempromosikan kepentingan penuaan sihat yang perlu bermula dengan pencegahan penyakit, terutamanya penyakit tidak berjangkit ya, seperti NCD lah, seperti diabetik, kencing manis, dan ia perlu bermula daripada sejak usia muda. Ya, nak cegah pesakit tu daripada muda-muda lagi dengan cara amalan gaya hidup sihat lah, dengan mengamalkan agenda nasional Malaysia Sihat yang kita dengar hari-hari NMS tu. Okey. Jadi seperti walaupun tadi MC kita telah memperkenalkan ahli-ahli forum kita, izinkan saya sedikit masa untuk memperkenalkan dengan lebih lanjut lah siapa ahli panel kita pada hari ini ya. Di sebelah kiri saya Dr. Wong Ping Fu. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah berjumpa Dr. Wong di klinik Ceras Baru. Beliau merupakan pakar perubatan kesihatan keluarga dan ketua klinik kesihatan Ceras Baru lah. Beliau mendapat ijazah kepakaran di Universiti Kebangsaan Malaysia, Academy of Family Physician of Malaysia dan fellowship daripada Royal Australian College of General Practitioner. Beliau telah mendapat subspecialty training di primary care, non-communicable disease, penyakit tidak berjangkit dan juga area of interest di bidang warga emas di kesihatan primer. Maka beliaulah selayaknya berada di sini untuk kita bertanyakan tentang soalan-soalan berkaitan warga emas. Ya, terima kasih Dr. Wong. Terusnya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Haniza. Puan Haniza binti Zulkafli merupakan Ketua Bahagian Orang Kurang Upaya dan Warga Emas Jabatan Kebajikan Masyarakat Kuala Lumpur ya. Beliau telah lama berkhidmat di Jabatan Kebajikan Masyarakat lebih daripada 20 tahun Puan. Dan kita harap pada hari ini kita boleh mendapat input-input tentang peranan-peranan yang dimainkan oleh JKM dalam mempromosikan, dalam membantu warga emas di Malaysia. Terima kasih Puan. Dan seterusnya mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah bekerjasama dengan tidak asing lagi tetamu kita, Puan Hajah Maria binti Haji Jantan. Beliau merupakan wakil warga emas kita pada hari ini, pengerusi Pertubuhan Jaringan Ikatan Ummah Jitu dan pernah menjadi ahli panel KKCB, Klinik Kesihatan Sungai Besi daripada Ceras Baru daripada tahun 2009 hingga tahun 2023. Lama tu, ada 3 penggal. Dan sekarang beliau merupakan ahli lembaga penasihat hospital HRC. Terima kasih Puan bersama kita pada hari ini ya. Okey, untuk tidak melengahkan masa, kita want to kick start our forum lah dengan soalan pertama kepada Dr. Wong Ping Fu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, usia warga emas ini bermula daripada umur 60 tahun lah ya. Dan di Malaysia usia ini digunakan untuk menetapkan dasar-dasar dan polisi. Ya, jadi apabila orang mencapai warga emas ni umur ni, apa sebenarnya yang berlaku? Apakah perubahan-perubahan yang berlaku menyebabkan mereka ini, kumpulan ini menjadi special? Ya, kalau Dr. Wong Ping Fu mungkin boleh berkongsi dengan kita. What is it dalam warga emas ini menyebabkan mereka menjadi emas? Terima kasih Dr. Wong. Dipersilakan. Terima kasih Dr. Nurani. Selamat pagi, salam sejahtera, Chousan, Wanakkam. So, saya Dr. Wong. Sekali lagi saya perkenalkan, saya pakar perubatan keluarga dari Klinik Kesihatan Ceras Baru lah. Saya nampak kawan-kawan, sahabat-sahabat saya daripada pawai pawai Ceras Baru lah terutama sekali, dan juga staff-staff dan juga kenalan-kenalan saya. So sebenarnya soalan itu sangat penting, and saya nak mulakan, tadi kita ada berbincang tentang apa soalan yang kita nak mulakan. Nak mulakan dengan perkara yang bukan sangat bagus, tapi something yang kita nak tahulah. Sebab kadang-kadang kan saya pun dah umur cecah 40 tak lama lagi kita akan sampai kumpulan yang sama. Dan sebenarnya perubahan fisiologi
bila umur meningkat itu sebenarnya berlaku seawal 40 tahun. Maknanya proses penuaan, okey, apa yang kita kata penuaan itu bermula daripada 40 tahun. So saya tahu banyak antara yang ramai kat sini ada umur 40 tahun juga ke atas, tapi belum sampai 60 tahun lagi. Tapi itu adalah satu umur yang kita di mana ada berlaku perubahan. So perubahan apa? Perubahan ni banyak jenis. Saya rasa kalau kita tengok organ manusia kan, kalau kita lihat pada the rear apa yang penting? Mata itu penting kan. So bila mata itu mungkin dia dah mula nampak ada rabun dekat. So saya pun biasa perasan, saya akan tengok macam itulah kan. So nanti patient saya tanya, doktor tak pakai multifocal lagi ke? Yeah. So I think penglihatan kita jadi lebih mempunyai rabun dekat lah. Di mana kadang-kadang otot-otot di sini dia jadi lebih kurang orang kata ni padat, menyebabkan kadang-kadang kita nampak ada rongga kat sini mata. And then dari segi penglihatan mungkin jadi rabun dekat, kadang-kadang kita mata asyik jadi kering. So, itu adalah antara perkara yang mungkin berlaku kepada teori penglihatan lah. Dan saya rasa banyak warga emas kita, terutama sekali kita tahu kan katarak itu adalah selaput mata kan. So itu adalah antara perubahan yang mungkin akan berlaku kepada mata sampai kita kena tukar mata baru kan kadang-kadang kan. So itu adalah antara perkara yang berlaku kepada deria mata terutama dia. Tapi walaupun benda ini berlaku, kita tahu ada kadang-kadang kita apa yang penting di sini ialah kita tahu perubahan, tapi kita kena tahu apa yang kita boleh buat untuk kurangkan ataupun untuk tambah baik kekurangan itulah. Sebab benda ini, proses ini mungkin tidak dapat elakkan, tapi kita boleh mungkin kurangkan ataupun lambatkan proses itulah. So contoh ni lah, so kepada anak-anak yang kita ada kat sini, saya tahu kita generasi saya tahu alpha kan, generasi Z semua tu, kita tahu kita banyak kepada teknologi. So kalau boleh kita kurangkan lah kurangkan dia punya cahaya, kurangkan UV light, supaya pendedahan UV light itu pada mata itu kurang sikit, Kalau ada rabun kita kena pergi pakai cermin supaya penglihatan lebih baguslah. Sebab kalau penglihatan tak bagus nanti tiba-tiba jalan-jalan nanti terjatuh, Bila terjatuh tu ada pula masalah lain pula kan. So kita tak nak itu berlaku lah. Itu mata. Lepas itu kita ada kat Malaysia kan sangat penting kan. Makan tu sangat penting kan. The real yang seterusnya adalah lidah. Rasa kan. So the real rasa ni rasa-rasa apa yang akan berlaku masa umur meningkat. Sebenarnya kita akan rasa hilang rasa masin dan manis. Sebab itu warga emas saya akan beritahu, sekarang makanan ni macam tak sedap macam dulu sebab tak cukup rasa. Sebab itu adalah sebenarnya perubahan yang berlaku terutama bagi warga emas lah, di mana dia rasa untuk manis terutama dan masin itu berkurang lah. Tapi itu tidak bermakna you kena tambah garam banyak lagi, kecap semua itu. So sebenarnya kita nak sarankan juga, yes betul itu mungkin ada satu perubahan, tapi apa yang boleh berlaku mungkin tambahlah perisa asli, mungkin bunga cengkeh, kalau suka bunga cengkeh tambahlah lebih bunga cengkeh untuk rasa lebih asli macam itulah. So itu adalah antara beberapa perkara yang kita boleh kurangkan lah. Sebenarnya banyak benda akan berlaku. Selain daripada itu telinga pun satu kan. So telinga mungkin kurang sikit kan. So kadang-kadang kita mungkin kena buka radio tu, suara tu kuatkan sikit, sampai anak-anak kadang-kadang kita kenapa atuk ni ataupun bapa mak kenapa bunyi kuat sangat ni. Sebab kadang-kadang kita salahkan tarik telinga lah. Tapi sebenarnya lebih daripada tarik telinga. Kadang-kadang mungkin dia punya sensor, kita panggil ada sensor kan, sudah kurang sikit lah kan. Macam kereta lama kan, kereta lama banyak benda dia akan kurang sikit. Tapi apa yang kita boleh lakukan ialah kalau betul-betul ada rasa kurang pendengaran, kita jumpa doktor, kita mungkin doktor boleh bagi pemeriksaan yang lebih lanjut, sama adakah berlaku sesuatu orang kata sensory neuron hearing loss, di mana kita orang itu tidak dapat dengar bunyi pada frekuensi yang tinggi. Kalau ada itu mungkin kita boleh pasang alat pendengaran lah.
Itu salah satu cara untuk bantu kita. Okay? So sebab itu sangat penting untuk kita ketahui apa benda yang akan berlaku lah dalam proses penuaan. Okay? So dari lain, okay, saya tak nak berucap panjang, tapi mungkin saya pergi kepada organ lain lah. Organ lain, tadi saya kata organ geria. Okay? Lepas itu organ yang sangat penting adalah jantung. Okay? Jantung ni kita tahu kan, satu-satunya setiap orang ada hanya satu jantung. Okay? Jantung itu umpama engine kita kan. So of course engine bila lama kena servis lah. Okay? So apa yang berlaku dalam proses penuaan itu, dia punya salur darah semua menjadi lebih tak kenyal sangat. Dia lagi keras, jadi keras. So sebab itu penjagaan kalau ada kencing manis, darah tinggi, kolesterol itu betul-betul kena jaga dengan betul lah supaya walaupun dengan proses penuaan itu kita boleh mampu mempunyai kesihatan jantung yang lebih baik lah. So macam mana nak jaga? Kita tahu, biasa doktor akan bagi tahu kalau senaman memang saya tak aspek lah tuan-tuan dan puan-puan lari macam dahulu tapi apa yang penting ialah buat kerja lebih aktif lah. But aktif itu maknanya kadang-kadang kita kata setakat yang mampu, bergantung kepada keadaan sebab setiap orang ada kemampuan yang berlainan. Kita ada warga emas yang sangat aktif, ada warga emas yang kurang aktif. So dia aktif itu biasa kalau kita jumpa doktor akan bagi tahu lebih lanjut lagi lah. Selain itu ada pemakanan yang sihat, dan juga kalau ada merokok kena berhenti merokok. Kalau ada alkohol kena berhenti, cubalah cut down the alcohol, that kind of thing lah. So daripada itu dan pula jantung tu kita tahu stamina dia kurang kan. So maknanya kita cuba latih kita punya jantung. Maknanya kalau boleh bergerak itu mestilah bergerak setiap hari, jangan cuba tingkatkan aktiviti lah dalam kehidupan seharian. So selain itu kita ada juga banyak organ yang berlainan, and kita ada organ paru-paru. Yes, paru-paru memang kita punya paru-paru itu bila umur meningkat dia berkapasiti kurang. Jalan sikit dan macam nak penat sikit. So untuk itu kalau ada merokok kita cuba berhenti merokok, dan selain itu kalau kata kita ada fisioterapi juga untuk menambah baik kapasiti paru-paru, melalui aktiviti fizikal lah. Itu adalah antara dia. Sebenarnya ada banyak organ lagi dalam list ini. I think selain itu saya rasa yang paling biasa orang kata adalah dari segi ingatan. Pagi ini saya terlupa nak terlupa nak buka pintu atau kunci, ataupun terlupa nak bawa barang, ataupun tu terlupa hari ini ada program warga emas. Nasib baik semua ada, ini semua datang tak terlupa. Tapi sebenarnya ingatan itu ada satu perkara yang antara perkara yang kita rasa proses penuaan itu bila berlaku, ingatan itu akan semakin berkurang sikit. Mungkin daya ingatan itu tidak seperti dahulu. So kenapa ini berlaku kita tahu mungkin sel-sel itu kurang aktif sikit, ataupun kalau ada penyakit kencing manis, darah tinggi, kolesterol tu dia mungkin membedakan lagi salur darah dari otak, menyebabkan kurang lagi darah kepada otak, itu adalah antara punca-punca dia. Dan juga ada banyak lagi teori lainnya di mana mereka dapati bahawa untuk penyakit yang ingatan yang bukan normal, iaitu demensia, itu ada juga orang kata ni bahan-bahan kimia yang lain menyebabkan benda itu berlaku lah. Tapi apa yang penting ialah kadang-kadang kita perlu tahu bahawa sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada rasa ingatan itu kurang sikit, pergilah jumpa doktor. Bila jumpa doktor, kita akan buat pemeriksaan sedikit untuk pastikan sama adakah kehilangan ingatan ini, ingatan betul-betul disebabkan proses penuaan ataupun bukan, ataupun mungkin ada satu benda yang lebih daripada proses penuaan yang memerlukan lawatan yang lebih lanjut lah. So biasa patient saya akan tanya, macam mana doktor nak cegah ni? So sebenarnya kita tahu jawapan dia adalah tak ada lain daripada cara hidup yang sihat lah. Maknanya kita stay aktif, berkawan macam ni, tuan-tuan dan puan-puan datang, jumpa kawan-kawan, beriadah, buat aktiviti bersama-sama. Ini supaya kita nak buat kita otak lebih aktif lah. Dan selain itu kita boleh juga
orang kata ni hidup sihat tu macam tadilah, okey, aktiviti, physical activity, berhenti merokok, okey, jaga pemakanan tuan-tuan dan puan-puan, begitulah, itu adalah antara dia. Mungkin kalau ini adalah antara benda yang sangat penting lah. Ada juga yang tadi saya tahu Haji Yusman ada berkata-berkataan dengan Sarkopenia. Itu di mana perkara ini agak sangat penting, okey, di mana kita bila tua masa kita akan jadi kecut. Okey, kalau kita tak buat exercise atau buat stretching, masa itu lagi akan jadi kecut. Okey, mungkin tuan-tuan dan puan-puan perasan dulu bangun boleh bangun tanpa guna tangan. Sekarang nak bangun saya kena mungkin kena pegang, so itu mungkin menunjukkan masa-masa ada sekelintir otot-otot itu dah mula kecut. So untuk mengelakkan jadi lagi teruk, kita digalakkan untuk buat stretching, untuk buat strengthening exercise, supaya otot itu masih okey lagi. Okey, so sebenarnya kalau nak tahu macam mana okey ke tak okey, boleh pergilah ke klinik kesihatan yang terdekat untuk buat rawatan ataupun saringan Sarkopenia yang kita adalah di klinik kesihatan. Okey, mungkin saya stop kat sini dulu. Okey. Terima kasih banyak-banyak Dr. Wong Ping Fu. Banyak information yang kita dapat daripada Dr. Wong Ping Fu. Saya nampak Hajah angguk-angguk, saya pun angguk-angguk. Ya, sebab kalau tuan-puan dapat lihat, Dr. Wong kata usia 40 baru start. Saya nak capai 40 dah kena pakai cermin mata reading glass dah. So saya dah terasa lah, saya juga telah menuju ke arah penuaan. Kan, okey. Dan saya rasa percaya semua orang setuju kita kena start dari hidup sihat ataupun persediaan daripada usia muda supaya terdapat menuju penuaan sihat lah. Dan bagi warga emas yang telah ada gejala-gejala seperti yang dimaklumkan oleh Dr. Wong, boleh segera dapatkan bantuan. Kalau start tak nampak, kurang dengar, boleh pergi ke klinik, dapatkanlah tengok kenapa, why it happen, ya. Okey, tadi Hajar macam angguk-angguk banyak. Hajar, ya. Kalau boleh saya tanyalah, kalau tak sensitif sangat. Ya. Kalau tak sensitif sangat, izinkan saya bertanya lah, kalau boleh jawab, umur berapa Hajar tahun ni? Sekejap. Okey, dan saya dimaklumkan sebenarnya Hajar pernah bekerja. Dan dah berapa lama Hajar Mariah telah pensyen? Dan apakah perubahan yang Hajar sendiri sebagai individu yang telah mencapai warga emas alami sejak mencapai warga emas ini selepas bersara? Dan apa cabaran-cabaran yang Hajar real life experience? Ya? Okey, silakan Hajar, terima kasih ya. Okay, terima kasih Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Seperti yang Doktor tanya, pengalaman saya lah ya. Sebab saya pernah bekerja selama 35 tahun di Amanah Saham Mara Berhad. Pada awalnya Doktor, memang saya rasa agak kekosongan jugalah. Tapi persediaan tu yang sebenarnya saya dah bersedia 2 tahun sebelum bersara. Saya mula aktif mencari ruang ke mana arah tujuan hidup yang sebenarnya. Mungkin rasa ada sedikit kekosongan tu saya penuhi dengan memikirkan kebajikan diri. Kalau dulu saya sibuk untuk menghantar anak pergi sekolah, menjemput anak balik sekolah, hantar tuition, buat kerja rumah walaupun ada pembantu. Tapi bila dah bersara tu saya rasa ada lebih kelegaan di situ. Saya lebih fikirkan untuk diri, apa yang patut saya buat untuk mencari ketenangan. Apa tujuan hidup sebenarnya? Saya mula berfikir begitu. Jadi saya ambil pendekatan, saya tak boleh duduk diam, mengharapkan apa saja yang datang, tak boleh. Saya mula bergerak aktif. Saya mula bercampur dengan masyarakat kalau dulu saya kurang sikit dapat percampuran dengan masyarakat tu, tapi di sini saya pendedahan tu lebih lagi lah. Saya dengan kawan-kawan saya berkumpul, kita buat senaman sihat. Selain pada kita bereksersis tu, kita dapat berkomunikasi, belajar menari dengan berpoco-poco dulu. Satu ketika poco-poco tu very terkenal lah Doktor kan. Jadi dengan berpoco-poco tu kita enjoy life. Kita exercise, di samping tu kita berkawan. Lebih terbuka lah Doktor. Dan tu saya pun saya aktif dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat
MPKSM wilayah di Ceras masa tu, dan dengan panel penasihat pun alhamdulillah dicalonkan saya untuk menyertai. Yang sebenarnya saya bukan dicalonkan oleh orang lain, oleh arwah Datuk Nordin masa tu. Mungkin dia nakkan seorang yang lebih terbuka, yang lebih mudah untuk dihubungi ke sana kemari ke, sebab saya boleh drive sendiri. So anak-anak dah besar, dah ada kerjaya sendiri, yang yalah anak 3 je. Semuanya dah lepas. Saya tak ada anak perempuan, anak lelaki semua. Jadi keadaan tu dengan suami yang begitu sibuk, saya pun menyibukkan diri lah. Saya bercampur masyarakat. Macam itulah. Alhamdulillah, apa yang saya buat tu seperti kata orang dulu-dulu, apa yang you beri, itu yang you dapat. So bila saya bercampur dengan masyarakat, bila saya menyumbang apa saja aktiviti kebajikan yang saya buat, saya rasa satu kepuasan dalam hidup. Jadi benda tu membuatkan saya berfikiran begitu terbuka. Saya ambil yang elok saja. Orang jemput saya datang, tak jemput tak apa. Dah tu kalau orang tegur kita sahut senyum sentiasa, tak ada sebab yang kita nak menyepikan diri, melarikan diri daripada masyarakat. Itulah Doktor, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih Hajar Maria. Betul lah senyum Puan Hajar senyum je daripada sampai tadi. Terima kasih ya Puan Hajar ya. Puan Hajar ada sebut tadi saya bekerjasama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kita tahulah Jabatan Kebajikan Masyarakat banyak involve dengan aktiviti-aktiviti komuniti. Jadi nak tanya soalan seterusnya kepada Puan Haniza ya. Dalam kita nak menyantuni warga emas ni yang nak membangunkan persekitaran environment yang sihat ya untuk penuaan warga emas, apakah bentuk sokongan yang disediakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat terutamanya dari segi bantuan sosial dan juga komuniti? Dan saya pasti ramai kat sini nak tahu macam mana nak dapatkan bantuan-bantuan tersebut. Ya, saya persilakan Puan Haniza ya. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam kebajikan, salam madani. Terima kasih moderator. Terlebih dahulu saya mulakan nama saya Nur Hadiza Ilahiyah Zulkafli, Ketua Bahagian OKU dan Warga Emas. Yang saya nampak kat sini ada ahli-ahli pawai Ceras Baru. Say hi, yeah. Okay, terima kasih. Alright. So ini yang kita nak warga emas yang aktif dan produktif. Alright. Jadi saya akan menekankan kepada dua bahagian. Satu bahagian ialah mohon untuk kepada bantuan. Okey, JKM ni tak lebih tak kurang mesti bantuan lah orang tanya. JKM bantuan. Alright. Tapi bantuan tu banyak sebenarnya. Bukan hanya bantuan keuangan sahaja, tapi ada juga bantuan-bantuan yang lain. Okey, saya biasanya orang tanya, okey, orang tua ni bantuan ni apa? Alright. Bantuan orang tua kalau JKM tu kepada warga emas yang sebatang kara, yang tak ada anak, yang memang tak ada sumber pendapatan. Jadi mereka layak memohon bantuan tu tersebut di JKM. So, bantuan bulanan tu dulu 300.5 tapi sekarang dah naik 500 satu bulan. Okey. Silalah datang kebajikan masyarakat lah, tapi warga emas yang tak ada pendapatan, okey, anak dia susah, macam dekat anak-anak sumbang pun susah kan, bolehlah. Okey, dan juga untuk warga emas juga kami ada bantuan pesakit terlantar. Dia ada maknanya orang yang menjaga pesakit terlantar tu diberikan bantuan sebanyak RM300 sebulan. Okey, tapi melihat kepada pendapatan isi rumah tu lah, dia kena 3,000 ke bawah. Kalau 3,000 ke atas tu tak layak. Okey, maknanya kita bagi sokongan kepada mereka yang menjaga pesakit terlantar tersebut. Dan juga mana-mana pesakit terlantar yang tak boleh nak bekerja pun dia layak untuk mohon. Sebenarnya kami bantu juga meringankan beban. Contohnya mula-mula dia boleh bekerja, sekali tiba-tiba dia dapat aksiden ke apa, dia terlantar. Okey, kami bagilah bantuan dalam RM300 sebulan. Okey. Itu bantuan. Ada mana-mana penerima bantuan yang menjadi klien jabatan, dia boleh mohon untuk bantuan alat tiruan, contohnya kerusi roda,
nak macam apa, nak bantuan apa alat pendengaran, kalau macam ada operation mata, kami ada juga bagi implan mata sebenarnya, tapi dia kena dapatkan 3 sebut harga. Yalah klien tu. Tapi sebut harga tu kami tengoklah yang mana yang paling murah. Biasalah kerajaan kan, dia tengok yang paling tu lah. Right? Itu bantuan. Okay, selain daripada itu, JKM ada juga bagi khidmat bantu di rumah sebenarnya. Jadi adalah program yang kami perkenalkan, kiranya taklah baru, kiranya dah lama. Khidmat bantu di rumah ni memandangkan sebab sekarang ni ramai warga emas kita, walaupun dia B40 tapi dia pernah bekerja dan berpencen, dia ada di rumah. Okey? Masalahnya sekarang ni dia perlukan penjagaan di rumah. Dia nak pergi hantar ke pusat jaga yang mahal-mahal, dia tak mampu. Beribu-ribu. Tapi dia perlukan bantuan di rumah. Contohnya, dia nak turun tangga tapi sakit lutut. Dia nak beli barang susah. Ya, rumah dia tingkat 5, tingkat 5 ni. Nak turun ni tak boleh, dia sakit lutut. Macam manalah saya nak beli barang? Okey, pihak Jabatan Kebajikan sebenarnya kami ada bantu khidmat bantu di rumah. Ia diuruskan oleh bahagian komuniti lah. Yang mana macam contohnya pihak saya ada aduan katakan makcik ni perlukan kami siasat tengok di rumah, diperlukan bantuan orang membeli barang-barang contohnya. Okey, kami akan pancangkan nama makcik ni. Pihak komuniti ini makcik yang akan perlukan bantuan. Alright? Cumanya sekarang ni di KL baru bermula. Baru kami nak perkenalkan. Kalau okey dapat sambutan hangat, mungkin kami akan sebarluaskan program ni. Okey, misalnya sekarang kan ramai kan yang di BKL tingkat 5 kan. Orang tua dulu, kawasan perumahan yang lama-lama kan ramai orang tua. Dia dah lah tingkat 5 tu sekarang, dia nak turun bawah. Macam mana aku nak turun betul tak? Kadang-kadang bila dia nak susah nak turun, dia nak pergi klinik pun dia dah lupa. Dia dah macam terabai. So doktor pun bela, makcik kenapa lah makcik tak turun? Kata kan. Appointment makcik dah lepas. So perkhidmatan ni kami tengah perkenalkan. Right? Tapi kami perlukan sokongan daripada sukarelawan lah. Kalau sukarelawan tak ada, tak boleh jugalah khidmat bantu di rumah ni berjalan. Khidmat bantu di rumah ni buat pada sukarelawan, tapi bukan sukarelawan yang free begitu sajalah. Kami ada buat bayaran kepada mereka yang melaksanakan kerja-kerja tersebut. Contohnya, seorang sukarelawan akan cater 4 orang warga emas. Contohnya dia tak adalah sekali. Seminggu tu mungkin dia akan cater 2 orang. Dah pergi melawat lah. Assalamualaikum makcik, hari ni kami nak pergi melawat. Makcik ada apa-apa nak pesan? Kami boleh tolong belikan. Tak adalah, okey nak, boleh tak tolong sini-sini. Ataupun makcik, hari ni kami nak tengoklah apa benda yang boleh kami bantu, kemas rumah ke, apa benda ke. Kami lebihkan kepada warga emas yang memang dia perlukan sokongan. Kalau macam yang ada anak ramai tu kami kurangkan lah sebab dia ada anak kan. Yang tak ada anak, contohnya ada warga emas yang dah berkahwin sekali, spouse dua-dua ni tak sihat. Nak berkata macam mana dua-dua tak sihat? Kau jaga aku jaga kau. Right? Jadi benda pertolongan itu yang diperlukan. Okey, dia kata saya tak nak masuk rumah orang tua. Pak saya ada rumah. Ada orang tua cakap, nak buat apa saya nak duduk rumah orang tua? Habis rumah saya ni siapa nak jaga? Kan, betul tak? Kami ada, saya kata macam itulah. Sebab ramai yang rujuk pada kami, ada orang kata, Puan, orang tua tu boleh masuk rumah orang tua. Tapi nak masuk ke rumah orang tua bawah JKM, dia kena sukarela. Bukan kami paksa. Kalau orang tua tak nak, kami tak boleh paksa, salah. Benda-benda macam tu. Tapi kami tengok, makcik kalau macam ni siapa nak jaga? Yang itu masalahnya sekarang. Jadi mungkin konsep tu akan diperkenalkan lebih luas lah. Mungkin kita akan bersama dengan kesihatan. Kesihatan akan ajar sukarelawan tu macam mana nak jaga warga emas di situ, di rumah dia. Macam dia tengok dia ke ataupun bantu dia. Kalau makcik nak pergi appointment doktor ni, nak kami berteman ke? Mungkin ada macam tu. Tapi yelah, masalahnya ada jugalah dengan sukarelawan dengan serta warga emas. Kami nak tally warga emas dengan sukarelawan tu pun satu hal juga. Kadang-kadang sukarelawan tu okey, suka, makcik tu tak suka. Bila tak suka, tak adalah kerjasama. Okey, it takes time sebenarnya nak menserasikan warga emas dengan sukarelawan kita ni. Okey, itu salah satulah kita punya program. Dan satu lagi yang famous di JKM ialah pusat aktiviti warga emas Power.
Okey. Alhamdulillah di Kuala Lumpur sekarang ada 10, Putrajaya ada 1, yang mana saya rasa Power ni satu center yang bagus lah, yang mana pihak kesihatan boleh join, mana-mana agensi lain boleh bagi taklimat dan sebagainya. Sekarang ni warga emas kami diajar macam mana guna handphone, hati-hati dengan scammer. Sebab scammer sekarang ni dia cari orang warga emas je, sebab tahu warga emas emas banyak ni. Dalam buka akaun, kosong banyak kan. Aku aim warga emas je, dia tak aim dah warga muda. Sebab dia tahu warga emas ni tak nampak. Pakai handphone, atas bawah. Silap tekan, habis. Kan, betul tak? So dekat Power ni lah kami buat aktiviti seperti itu, berkongsi ilmu dengan warga emas. Jadi saya pohon kepada kawan-kawan warga-warga emas kan. Ada kawan-kawan yang duduk rumah tu, kau ketuk pintu. Daripada kau duduk diam kat rumah tu, baik kau join. Kan, tak apa. Kita tonton kenderaan dan sebagainya. Betul tak? Kan, warga emas Power Ceras Baru. Alright. Okay. So, itu aktiviti yang dan kami tengah perkembangkan juga. Sebab macam Power, dia ada permis. Permis tu, Alhamdulillah lah Power Ceras Baru, bangunan dia bangunan JKM. Mana yang Power yang agak susah sikit tak ada bangunan, kami kerjasama dengan DBKL. DBKL pun ada kelab juga, kelab KW, kelab warga emas. Saya rasa kesihatan pun ada juga kelab sebenarnya, kelab warga emas juga kan. Sana kelab warga emas, sini kelab warga emas. Saya kata why not kita joinkan sekali, sama je tujuannya sebenarnya. Okay. Jadi nanti insyaAllah JKM tengah tengok balik. Kami akan buat juga Power, tapi Power ni konsep dia tak adalah premis. Dia more kepada aktiviti. Yang mana kita open kepada mana-mana NGO yang nak buat aktiviti dengan warga emas. Contohnya dia buat aktiviti tu tapi buat guna Dewan Seni. Maksud nak bayar permis tu agak mahal lah, macam sewa kat KL ni. Mana dapat sewa 200? Betul tak Doktor? Ribu-ribu. JKM tak boleh nak mampu nak bayar sewa ribu-ribu satu bulan kat KL ni. Saya tak tangan saya kata. That's why lah Bukit Bintang sampai sekarang saya mencari bangunan. Tapi susah. Sewa kat sana mahal nak mampus. Daripada saya bayar mahal nak mampus, baik saya bagi duit kat warga emas cerita kan. Itu aktiviti yang saya buat di community Doktor. Okay, alright. Puan Haniza. Terima kasih banyak Puan Haniza di atas penerangan. Saya sangat bertuah berada di sini hari ini kerana banyak juga benda yang saya tak tahu. Okey, JKM rupanya ada benda ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ahli-ahli yang hadirin-hadirat yang mana memerlukan dan boleh cerita juga pada kawan-kawan jiran-jiran tentang pelbagai khidmat ataupun bantuan yang disediakan oleh JKM yang kita boleh dapatkan ya. Okey, warga emas sering dikaitkan dengan penyakit-penyakit ataupun sakit jantung, kecil manis, darah tinggi, tanya kiri kanan ada masalah penyakit lah. Tetapi satu lagi one side of penyakit yang kita jarang bincangkan adalah masalah kesihatan mental, dan tidak kurang juga warga emas yang menghadapi masalah kesihatan mental. Kalau Dr. Wong boleh ceritakan daripada pengalaman menjaga pesakit-pesakit di klinik, apakah masalah kesihatan mental di kalangan warga emas yang biasa dihadapi? Ya, terima kasih Dr. Wong. Saya setuju sangat dengan Dr. Nuraini. Memang kesihatan mental di kalangan warga emas ni agak kadang-kadang kita kata mungkin diabaikan ataupun kita tak dapat detect. Sebab kadang-kadang kita especially warga emas, mereka rasa perasaan sedih ini sebahagian daripada proses penuaan. Sebenarnya tidak. Rasa sedih, rasa mula-mula rasa isolated, rasa sunyi, rasa tak ada hati nak buat kerja, tak happy, itu adalah sebenarnya walau kita kata kemurungan. Kemurungan sebenarnya adalah masalah utama, salah satu masalah utama mental di dalam kalangan warga emas lah. So apa yang berlaku ialah mungkin kadang-kadang mereka akan rasa selain daripada rasa sedih, mereka tidak mahu buat apa yang mereka suka buat seperti dahulu. Contoh, seorang warga emas ni dulu suka mungkin beriadah ataupun mungkin suka menanam bunga, tapi lepas tu dia tak suka dah. Ataupun dari segi pemakanan, mungkin ada perubahan dari segi pemakanan. Okay, mungkin dia tak ada selera banyak dah, ataupun selera dia menjadi lebih, so berat menjadi kurang, so ini adalah antara perkara yang mungkin berlaku. Selain itu rasa letih, rasa tak ada mood, tak nak keluar. So ini adalah perasaan-perasaan yang mungkin membelenggu seseorang warga emas yang mempunyai masalah kemurungan. So oleh itu biasa kita galakkan
Kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa ada masalah itu, silalah berjumpa dengan doktor-doktor dan pegawai kesihatan semua di klinik kesihatan yang terdekat lah. Okay, terima kasih Dr. Wong. Satu penerangan yang simple tapi sangat bermanfaat. Jika ada berlaku perubahan mood, dapatkan bantuan di klinik ataupun boleh telefon talian HIL. Pernah dengar tak kat telefon tekan 15555, kaunselor berdaftar KKM akan berjawab. Dia bermula daripada pagi sehingga malam setiap hari. 7 hari seminggu. Kalau rasa tak sempat susah nak keluar, nak pergi ke klinik, nak validik, nak tanya, saya ni normal ke? Perasaan saya ni macam ni normal ke tak ke kan? Boleh telefon talian HIL, ya? Di telefon masing-masing 15555, 4 kali, ya. Terima kasih Dr. Wong. Seterusnya, kalau saya boleh tanyakan ya kepada Puan Haniza, apakah harapan JKM kepada semua pihak ya untuk merealisasikan persekitaran yang sejahtera untuk warga emas, kerana kat Malaysia ni bilangan warga emas adalah dalam lingkungan 10% rakyat Malaysia warga emas. Jadi kita nak persekitaran yang sihat, menyokong penuaan sihat. So apa harapan dan kerjasama yang boleh JKM cadangkan? Terima kasih. Jelas Dr. Maklum bahawa warga Malaysia menuju negara tua 2030. Sekarang 2024. Kita lagi 36 tahun je lagi. Adakah we are ready for that? Okay, berdasarkan kepada kes-kes yang saya perolehi, okay, rujukan-rujukan ataupun aduan-aduan yang saya perolehi, sekadar saya risau juga. Right? Ada anak-anak yang tepikan mak bapak, tak tahulah saya buang mak bapak tepi jalan. Saya kata, lagi berapa tahun macam ni Malaysia nak menuju negara tua, saya dah bimbang. So sekarang ni itulah gunanya aktiviti seperti ini dan juga pawai, sebab kami seperti mana yang kami buat intergenerasi, itu yang paling penting. Kita nak mendekatkan warga anak-anak muda kita supaya ada rasa hormat terhadap orang tua. Masa dulu saya sekolah, sedikit doktor juga kan, kami ada macam civics lah benda kan, hormati orang tua. Bila orang tua tu berjalan, sila pimpin tangan. Dululah masa sekolah. Sekarang saya tak tahulah pula. Jadi benda-benda ni pendekatan perlu diulang lagi semula. Jadi macam aktiviti saya akan panggil warga-warga emas yang kita ada pengalaman, ada boleh berkongsi idea dengan golongan-golongan muda. Jadi itu aktiviti yang saya buat sekarang di Kerap. Saya akan jadikan macam pawai ceras baru sebagai perpustakaan kutub kanah, yang mana dalam tu ada senarai warga emas yang ada pengalaman. Jadi saya akan panggil, hargai mereka. Mereka sebenarnya ada pengalaman macam-macam sebenarnya. Yang saya dengar dekat Masjid India, profesor jual air kelapa. Kan? Why not kita panggil mereka berkongsi idea dan sebagainya. Jadi, dan juga kepada komuniti yang mana tahu bahawa kawasan itu memang ada warga emas. Jadi, apa komuniti itu perlu buat? Jangan hanya rujuk pada jabatan kebajikan saja nak masuk ke rumah orang tua. Kalau orang tua tu tak nak masuk, kita boleh paksa. Apa perlu kita buat? Mungkin kita boleh kerjasama dengan kesihatan ke, dengan pejabat agama ke. Kita bantu sama-sama untuk menjaga warga emas tu di situ. Sebab dia kata ini rumah saya tak nak keluar. Jadi apa perlu kita buat? Mungkin karya masjid ke, kan JK-JK yang lain, kita bincang. Sebab saya rasa tahu ramai banyak je doktor yang kawasan perumahan yang dah lama-lama tu memang ramai orang tua. Jadi kita perlu tengok ada lawatan doktor-doktor melawat ke rumah ke, sebab saya sekarang tengah join dengan seorang doktor ni yang mana kes-kes yang saya rasa perlu doktor melawat, saya akan cakap ke doktor, boleh tak doktor melawatkan pesakit ni? Dia pergi, dia willing to do sekarang ni. Jadi banyaklah yang kami dapat bantu sebersikit kepada warga emas ni. So sebenarnya kebajikan warga emas bukan hanya pada JKM sahaja, dia sebenarnya seseorang yang perlukan pelibatan daripada semua pihak, daripada kesihatan, daripada JKM, daripada bimbang agama, semua, daripada remaja dan sebagainya. Jadi saya harap sangat kita sekarang ni buka minda, buka mata. Satu lagi, pawai bukan untuk aktiviti warga emas saja tau. Sebenarnya kanak-kanak, remaja boleh buat aktiviti di pawai. Sila berjumpa dengan pengelia pawai nak buat aktiviti di sana. Alright? Itu daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Puan Haniza. Betul lah. Ini whole community effort untuk mendapatkan penuaan sihat
ataupun warga emas yang sihat di Malaysia ya, sebab dia spektrum yang luas ya. Lepas ni mesti ramai pergi cari booth power nak tanya mana phone number dia nak buat program kat sana. Baiklah Puan Haja Maria, ini bukan soalan terakhir lah. Nak jemput Puan Haja Maria memberi sedikit kata-kata penutup. Harapan Puan sebagai dan pesanan Puan sebagai warga emas ni, khususnya kepada generasi muda saya dan anak-anak kat belakang ni dalam menyokong Malaysia mendapat penuaan sihat ya. Terima kasih doktor. Okey, ini kira jawapan yang terakhir. Harapan kita yang terakhir yang doktor. Kepada anak-anak, nak kata cucu saya, dia eldest baru 13 tahun doktor. Jadinya walaupun di usia yang 72 tahun ni, cucu masih remaja lagi. Minta pada anak-anak supaya mendekati, menghormati warga emas, kerana warga emas ni mempunyai banyak pengalaman yang you all boleh kongsi bersama. InsyaAllah, sebab tua tu akan datang dengan izin Allah. Kita tak pasti yang muda tu akan tua ke tidak, dia sampai ke usia tu ke tidak. Jadinya yang ada ni, tolonglah kita minta kerjasama daripada semua masyarakat, daripada yang muda sampai ke yang separuh muda lah, supaya memberi kerjasama, menyayangi golongan warga emas ni, bantu apa yang patut. InsyaAllah Puan daripada JKM, tunggulah kami apply untuk jaringan jaringan umah ni. Nanti kita daftar dengan JKM untuk bekerjasama memandu warga emas. Jadinya itu harapan saya lah, supaya yang muda-muda, especially anak-anak ni, kalau ada masa kiranya ruang CSR tu kan, bolehlah pergi ke rumah-rumah warga emas untuk beraktiviti dengan mereka semua. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Haja Maria. Short, sweet tapi sangat penting ya. Terima kasih Dr. Wong, Puan Haniza dan Puan Haja Maria di atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Kita telah mendapat gambaran yang jelas ya, bahawa penuaan sihat itu bermula daripada usia muda. Kemudian daripada usia muda dia dah kena start amalan gaya hidup sihat. Kemudian ini the whole generation, generasi kanak-kanak sampailah ke dewasa, sampai ke warga emas, untuk memastikan generasi warga emas ini hidup secara produktif dan hidup berkualiti. Dan whole community effort untuk memastikan kesemuanya usaha-usaha ini berjaya dicapai. Seterusnya, ini merupakan penutup bagi forum pada hari ini. Ribuan terima kasih kepada ahli panel. Ribuan terima kasih juga kepada tetamu hadirin sekalian, dan saya mengajak tetamu hadirin sekalian big clap kepada ahli panel kita. Terima kasih. Salam sejahtera.